Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang Airil, Holish, Alif Zuhairi, Naim dan Tashmizan. Thank you for coming. Tadi saya buat slide ni student pace sebab in case kamu nak go through dulu. So saya stop student pace ya dan kita bergerak bersama-sama. Okey, hari ni sebelum kita mula chapter 13 genetic engineering, saya nak review sikit apa yang berlaku, apa yang kita discuss last week lah. So last week kita discuss mengenai variasi dan salah satu punca variasi adalah disebabkan oleh mutasi. Yang naturalnya variasi sebab masa meiosis ada proses crossing over atau pindah silang menyebabkan ada kombinasi gen yang baru pada kromosom ataupun masa susunan kromosom semasa proses metafasa atau metaphase 1 dalam meiosis tu pun boleh menyebabkan variasi. Satu lagi ialah random fertilization of gamete lah. Persenyawaan rawak gamete menyebabkan berlaku variasi juga. Itu yang berlaku antara adik-beradik kita kan. Walaupun sumber gen tu adalah sama, iaitu kita ada dilahirkan dari ibu dan bapa yang sama, tapi disebabkan oleh variasi yang berlaku semasa proses meiosis, masa profasa 1 berlaku, semasa metafasa 1 berlaku dan semasa persenyawaan berlaku. Sumber atau 3 proses ini menyebabkan berlaku variasi antara kita dengan adik-beradik. Tetapi ada juga variasi ini disebabkan oleh mutasi. Mutasi boleh juga disebabkan oleh keturunan atau disebabkan oleh terdedah kepada mutation agent atau kita panggil sebagai mutagen. So, mutagen tu seperti macam ionizing radiation. Macam kita belajar masa form 3 dulu kan, ionizing radiation macam UV, kan, gamma ray, X-ray. Lepas tu boleh juga disebabkan oleh terdedah kepada bahan kimia tertentu seperti benzin dan sebagainya lah. So, the exposure to different mutagens atau disebabkan oleh keturunan juga boleh menyebabkan mutasi pada sel soma atau somatic cell dan sel gamete atau gamete cells iaitu sperm atau ovum. Namun begitu, there is a slight difference between the two in terms of the subsequent effects dia atau atau ada beberapa aspek lain lah yang menyebabkan mutasi dekat sel soma ni tak sama dengan sel gamete. Bolehkah kamu terangkan perbezaan antara kalau mutasi dekat sel soma tu macam mana? Kalau mutasi tu berlaku dekat sel gamete tu macam mana? Misalnya dari segi mungkin boleh bezakan dari segi contoh atau dari segi subsequent effects. Kalau berlaku dekat sel soma, apa subsequent effects dia? Kalau berlaku dekat sel gamete, apa subsequent effects dia? Dan sebagainya lah. Jom kita cuba dulu. Oh, kejap. Kok ada yang tak dapat akses nota lagi ya? Satu, saya dah update link tu dekat Telegram. Saya update lagi sekali ya, nota kat sini. Alright, boleh masuk dalam nota sebab dalam nota ni baru ada 5 orang. Dalam nota ni ada Holish, ada Adam, Tashmizan, Alif Zuhairi dengan Naim. Boleh klik pada nota tu dan boleh akses nota yang sama saya tengah tunjuk dekat Google Meet sekarang ya. Okey, antara contoh mutasi yang kita dah belajar sebelum ni kan, masa kita form 4, kita belajar mutasi tu disebabkan oleh terdedah kepada sinar UV, menyebabkan kulit kita berlaku kanser kulit. Itu sejenis mutasi jugalah kan, sebab pendedahan kepada sinar UV mengganggu proses
mengganggu atau mengubah suar atau modify the genetic components that control cell division, causes uncontrolled division. Itu satu aspek. Satu lagi contoh, kalau mutasi gamet yang kita belajar hari tu, mutasi gamet atau mutasi kromosom yang menyebabkan Down syndrome, yang menyebabkan Turner syndrome. Apa beza antara Turner syndrome tu, penyakit Turner mutasi yang menyebabkan Turner syndrome dengan mutasi yang menyebabkan kanser kulit? Okey. Okay, yes. Okay, dia identify dulu. Okay, mutasi sel soma berlaku dekat mana? Mutasi gamet berlaku dekat mana? Alright. Okay. Teruskan. You are on the right track. Teruskan, boleh. So, kita boleh juga kaitkan dengan fungsi sel soma dan fungsi sel gamet lah. You are on the right track ya. Mengenai boleh diwariskan atau tidak. Good. Okay, boleh bagi contoh sebagai penutup point number 3, boleh bagi contoh. Apa contoh mutasi sel soma? Apa contoh mutasi sel gamet? Yang penyakit-penyakit yang kita discuss sebelum ni, itu contoh-contoh lah. Macam kalau berlaku mutasi kromosom, penyakit dia apa? Mutasi kromosom yang bilangan kromosom bertambah atau berkurang. Atau mutasi kromosom yang disebabkan ada sebahagian dari lengan kromosom tu hilang. Kromosom boleh 5 tu hilang dan sebagainya kan? Right. Okay, good job. Okay, you are on the right track tu ya. So, apa yang tak diberitahu dekat soalan ni? Soalan ni dia bagi tahu mutasi sel soma, mutasi sel gamet. Tapi dia tak specify sel soma tu apa, sel gamet tu apa. So, kita boleh introduce jenis sel soma atau jenis sel gamet dalam jawapan kita. Sebagaimana yang dicadangkan oleh Holish dan juga Tajmizan. Iaitu kalau mutasi sel soma melibatkan sel badan seperti kulit dan sel mata. Tapi kalau mutasi sel gamet melibatkan sperma dan usid atau ovum pun boleh. Tak ada masalah. Alright. Dua-dua pun boleh ya. Okay. Germ cells boleh. Germ cells boleh. Okay, teruskan. Okey, oleh sebab itu kita bezakan dari segi fungsi dia pula. Fungsi gamet adalah untuk menghasilkan generasi seterusnya. Tapi fungsi sel badan hanyalah untuk fungsi badan yang spesifik kan. Kalau sel kulit lah. Kalau untuk jadi pertahanan ke dan sebagainya lah. Untuk sel mata untuk apa-apa fungsi yang berkaitan dengan mata lah. So, antara dua ni yang mana boleh diwariskan? Sebagaimana idea Tajmizan, disebabkan mutasi sel soma ni berlaku dekat sel badan, dia tidak boleh diwariskan. Tapi mutasi sel gamet boleh diwariskan. Maknanya kalau mutasi sel gamet tu berlaku dekat parents dia, maka sel gamet yang dihasilkan oleh
parents tu dah ada defect dan defect tu will be passed down to the next generation. Okay, that is good. Cuma Tajmizan kena tambah lagi satu ayat untuk bagi cukup dapat 3 point. Seperti Tajmizan boleh bagi contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom, mutasi soma dengan mutasi gamet. Okay, so that are the essence of this question lah. Okay, so when you get this question, first of all, you have to identify what are the non-specific information stated by the question. Apa yang tak diberikan secara spesifik kat sini? Dia hanya kata somatic cells and gametes. So we can start our answer by stating what types of somatic cells, what type of gamete, for example. So that could be the starting of explaining differences. Berbeza sebab jenis sel dia berbeza. Nombor satu. Nombor dua, kita relate pula dengan fungsi-fungsi sel, iaitu sebagaimana idea yang Hazman lampirkan kat sini, boleh menyebabkan inherited disease kalau mutasi tu berlaku kepada gamet. Contoh mutasi gamet yang kita belajar hari tu kan mutasi yang berlaku pada X kromosom misalnya. Kan kalau kita bincang pasal color blindness, pasal hemofilia dan kalau dia berlaku dekat mutasi tu berlaku dekat kromosom autosom, dia boleh menyebabkan dia boleh menyebabkan penyakit macam Down syndrome bila ada terlebih satu kromosom pada kromosom 21 atau ada dekat sebahagian daripada kromosom nombor 5 tu ada terdelete. So itu condition untuk penyakit Cry-Duchet dan sebagainya lah. Okay, thank you Holish, Tazmizan dan juga Hazman. Tiga-tiga boleh dapat 3 marks ya. Oh, sekejap. Lupa, macam biasalah saya akan screenshot dulu sampel answer ya. Okay. So, Holish boleh tutup dengan contoh penyakit. Sikit lagi ya, Holish punya jawapan tu boleh tutup dengan contoh penyakit. Nanti lengkaplah jawapan tu. Okey. Sekejap Okay. So itu adalah, I think this question is a good summarization on what we have learned last week lah. Iaitu variasi yang disebabkan, berkaitan dengan variasi yang disebabkan oleh mutasi. So contoh penyakit somatic cell mutation, contoh dia kan Holish, kanser. Kanser kulit. Okay. Kalau yang gamet tu semua penyakit yang diwarisi lah yang kita discuss sebelum ni, seperti thalassemia ke, hemofilia ke, color blindness ke, semua tu boleh. Right? Next nanti, okay, lepas ni kita start dengan genetic engineering, okay? Alright, good job Holish. Kita masuk genetic engineering. Okay. So, kita tengok genetic engineering pula hari ni. Genetic engineering ni adalah bab yang kecil. InsyaAllah kita boleh habis hari ni juga. Okay. First of all, ada beberapa term yang diperkenalkan dalam genetic engineering. The first part ni, dia ada 2 part. First, genetic engineering. The second part is biotechnology. First part, dia discuss mengenai genetic engineering, genetically modified organism dan juga genetically modified food lah. So, genetic engineering is a technique
that manipulate genes to modify an organism's genetic material to produce new combination of genes. Nama teknik untuk ambil gene dari satu untuk mengubah suai nama teknik untuk mengubah suai organism ni kita panggil sebagai DNA recombinant. So proses yang kita nak transfer satu segmen DNA pergi ke segmen DNA satu lagi, atau kita nak menyebabkan berlaku perubahan pada susunan DNA dalam satu organism, itu adalah DNA recombinant technology. So menggunakan teknik ini kita boleh menyusun dan kita boleh recombine balik DNA atau genom dalam sesuatu organism. Okey, sebagai contoh dalam gambar ni, okey, ini adalah contoh yang famous lah dalam sukatan kita. Contoh proses penghasilan hormon manusia menggunakan bakteria. Sebelum ni kita pernah discuss penyakit dwarfism, kan? Saya rasa last year kot kita discuss bila kekurangan hormon pertumbuhan boleh menyebabkan penyakit simptom dwarfism atau kekerdilan. So one of the many ways to address this issue ialah dengan dapat treatment growth hormone seawal yang mungkin untuk minimize the effects of dwarfism ni. Jadi human cell yang kodkan gene untuk buat growth hormone tu dimasukkan ke dalam DNA bakteria, dan DNA bakteria tersebut kita panggillah sebagai DNA recombinant sebab dia recombine dengan human DNA human gene untuk menghasilkan susunan genom yang baru. So DNA plus DNA recombinant ini dimasukkan semula ke dalam bakteria, dan bakteria tu mulalah buat mitosis untuk menghasilkan banyak copy of itself, and then it will start to produce growth hormone. So bila dalam bakteria itu sudah ada recombinant DNA dan dalam DNA tu kan, dalam DNA bulat yang circular, nama dia plasmid tu, dalam tu ada DNA atau gene daripada different organism. So kita panggil bakteria itu sebagai transgenic organism. Kesemua organisma atau semua organism yang DNA dia telah diubah melalui teknik manipulasi gen ni adalah genetically modified organism. Tetapi anak-anak, tidak semua genetically modified organisms adalah transgenic organism. Okay, transgenic organism ni adalah subset kepada GMO. Okey, apa maksud dia? Okey, dekat gambar ni saya bagi contoh. Contoh yang lembu dengan kambing tu ada dalam buku teks kita kan, iaitu untuk lembu ni dia boleh menghasilkan susu yang tidak mempunyai beta lactoglobulin. So dia menghasilkan susu yang tidak ada laktos lah. Kemudian susu ni adalah sesuai untuk mereka yang ada lactose intolerant. Kemudian untuk kambing tu pula, ini ada dalam buku teks kita, dia ada human gene, dia adalah organisma transgenik sebab dalam DNA kambing ni dia ada human gene yang membawa maklumat genetik cara nak buat blood clotting factor. So susu yang dihasilkan, sebab susu is essentially a filtered blood, essentially lah, so whatever the contents of the blood akan jadi part of the milk content minus darah lah. So can be susu yang dihasilkan kambing ni boleh dipurified dan boleh menjadi sumber untuk membantu merawat pesakit hemofilia. Okey, apa beza transgenic organism macam kambing dengan lembu ni dengan
formation atau production of Arctic apple. Arctic apple ni anak-anak adalah antara sejenis apple yang sangat tahan daripada being oxidized. Sebagai contoh kat sini, apple ni telah terdedah selama 8 jam. Nampak conventional apple dia dah jadi brown, tapi Arctic apple tidak. So semasa untuk penghasilan Arctic apple ni, saintis dia dapat kenal pasti, oh ini adalah gene yang code the sequence for the production of enzyme yang menyebabkan browning. Yang menyebabkan apa? Starch pada apple tu mula oxidize. So nama enzim tu adalah PPO. So daripada jujukan atau susunan DNA pada apple yang konvensional yang ada ni, spesies biasa ni, saintis membina satu lagi sequence gene yang dikenali sebagai gene anti-PPO. Kehadiran gene tersebut menyebabkan gen yang menghasilkan PPO ni tidak dapat yang dulu kita belajar proses transcription dan translation masa form 4 dulu kan. So disebabkan kehadiran sequence gene yang baru ni, proses transcription dengan translation untuk menghasilkan enzim PPO ni tidak berlaku dalam Arctic apple. So, kita tak panggil Arctic apple ni sebagai transgenic organism sebab perubahan DNA dalam Arctic apple ni tidak melibatkan organism lain. Yang diubah suai tu DNA dia sendiri. Tak perlu ambil DNA lain masuk ke dalam DNA apple. Tak perlu So kalau dalam kes Arctic apple ni, dia adalah GMO, genetically modified organism, tetapi dia tidak transgenik. Dalam kes lembu, kambing, bakteria yang kita tengok tadi, bakteria yang boleh buat human growth hormone tadi kan. Okey, bakteria tu lembu kambing ni kita kira sebagai transgenic organism sebab dia ada DNA daripada organism lain bergabung dalam DNA dia. Tapi adakah transgenic organism ni GMO? Ya, dia GMO. Cuma tak semua GMO adalah transgenic. Tetapi transgenic organism confirm GMO. Okey. So, dekat sini sebenarnya take home point kat sini saya nak tunjukkan apa kaitan genetic engineering dengan GMO. So basically genetic engineering ni dia buat teknik recombinant DNA recombinant technology untuk menghasilkan kombinasi DNA yang baru menghasilkan genetically modified organism. Okay, so genetically modified organism can be a GMO or can also be a transgenic organism. If the organism carries a foreign DNA atau carries a segment of DNA from a different organism, then that organism is called transgenic organism. Okay, based on that understanding, can you explain what is the relationship between genetic engineering and genetically modified organism? Bolehkah kamu terangkan hubungan antara kejuruteraan genetik dan organisma terubah suai genetik?
Okay, very good. Ada yang dah on the right track tu. Okay. So, apa yang kita tengok dari soalan ni? Apa yang dia tak bagi tahu dalam soalan ni? Dia tak terangkan kejuruteraan genetik tu apa kan? Tak ada maklumat kejuruteraan genetik tu apa. So kita boleh tulis dalam kita punya jawapan. Genetik kejuruteraan genetik ni proses dia apa, hasil dia apa dan apakah kaitan hasil daripada kejuruteraan genetik tu dengan GMO. Okey. Okey, good Azim. Olish, silakan. Okey. So, saya ulang balik apa yang tidak diberikan dalam soalan. Dia tak habaq mai kata description untuk kejuruteraan genetik tu. Sebab kejuruteraan genetik tu essentially dia adalah proses kan. So, proses dia apa? Apakah teknik yang digunakan? Apakah proses yang digunakan? Dan akhir sekali bila proses tu dah habis, menghasilkan apa? Dia ubah apa? Dia ubah protein ke? Dia ubah karbohidrat ke? Dia ubah organel dalam sel ke? Macam mana? And then kita boleh kaitkan produk teknik daripada kejuruteraan genetik ni dengan modified organism. Apa kaitan produk tu dengan genetically modified organism? Okey, teruskan ya. Okey, good job. You are on the right track too, Hazman. Teruskan. Yes, Tajmizan, that is good. Okay, that is also a good starting point ya. Apa Kholish? Satu. Okay. Yang Azim tulis ni, kejap ya. Uh, saya tulis. Saya hantar feedback ya. Okay, good job. Okay, ramai yang dah start dengan dia cerita pasal kejuruteraan genetik ya. So, kita boleh cerita dulu kejuruteraan genetik tu apa. Sebagai contoh, uh, kejuruteraan genetik ni adalah teknik untuk manipulasi gene, a gene manipulation technique. Okay, itu point one. Kalau tak ada, tak apa. Ada lagi. Um, in this process, apa, it involved the transfer of a DNA segment from one organism
to another. Macam Adam tulis ya, manipulation of DNA sequences in organism pun boleh. Okay. So yang Adam tulis tu boleh jadi point yang ketiga. To produce new combination of genes with new trait. Boleh. Okay, itu dah boleh jadi point yang ketiga. Okey, kemudian bila dah jadi poin yang ketiga, kita dah cakap menghasilkan recombinant DNA atau to produce new combination of genes, kita boleh sebutlah organism yang terhasil melalui teknik ini dikenali sebagai genetically modified organism. Itulah kaitan dia. Okey, so nombor 1, genetic engineering ni adalah gene manipulation technique. It uses DNA recombinant technology atau ni point ni dikira setara ya, atau it involve a technique where transfer of DNA segment from one organism to another. Number 3, to produce new combination of genes with new trait. Okey, kemudian organism that is produced through this technology is known as genetically modified organism. Kamu kena kaitkan kat situ. Mungkin kamu punya tertib tak sama macam saya. Macam contoh Tajmizan dia sebut GMO tu lebih awal daripada saya, tapi dia punya sequence cause and effect tu saya boleh nampak, so boleh dapat full mark jugalah. Alright. Sekejap ya. Okey, boleh. Boleh Hazman. Jawapan Hazman ni pun boleh ya. Menghasilkan DNA recombinant. Teknologi kejuruteraan menghasilkan DNA recombinant dan organisma yang ada DNA recombinant ni kita panggil sebagai genetically modified organism. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Lagi satu markah Hazman dapat daripada transfer of DNA segment. Good. Okey. So, 1, 2. So jawapan Adam tu short lagi 1 point Adam. Adam boleh tambah. Okay. Short lagi 1 point je. Boleh rujuk yang kawan-kawan sebelah kiri ni ya. Okay. Kemudian 1. Produce manipulating. Produce new combination of genes. Oh. Okey, saya faham ayat Holish. 2 ayat akhir tu adalah kaitan dia dengan genetically modified organism. Boleh Holish, dapat full mark. Okey, kita tunggu Adam kejap. 1 je lagi point Adam. Yang lain tu semua dah cukup, dah 3 point. Good job. Okay. So, saya ambil beberapa sampel jawapannya. Okay, walaupun sequence dia tak sama macam yang saya nyatakan, tapi the way these samples present their answers are logical ya. Boleh nampak dia punya sequence yang yang make sense. So, saya boleh share lah for you to see. Alright. Now, let's take a look at the next one. Okay, seterusnya, apa kaitan dia pula dengan genetically modified organism? Ada satu pula istilah baru kat sini, makanan terubah suai genetik. So, kita tadi kita kenali organisma yang ada foreign genes atau organisma yang ada gene organisma lain dalam DNA dia, kita panggil sebagai transgenic organism kan. So organism yang transgenik ni menjadi sumber untuk menghasilkan genetically modified food. So ada
untuk apa nak kata apa, untuk buat genetically modified food, genetically modified organism ni adalah benda yang perlukan investment, yang perlukan research, yang makan masa, makan tahun. Jadi, kenapa orang sanggup invest untuk production of GMF ni? Mesti sebab dia nak capai ciri-ciri tertentu. Can you state at least four? Dia sebenarnya ada six. Can you state four characteristics of GMF? Bolehkah kamu nyatakan empat ciri-ciri makanan terubah suai genetik? Okay, good job everyone. Kenapa kita nak buat GMF? Nombor satu, dia ada kerintangan terhadap herbicide, resistance to herbicide. Macam kita pernah buat soalan sebelum ni, antara isu dia ialah kita terpaksa memilih jenis herbicide untuk kita spray pada tanaman kan, sebab kalau apa herbicide tu untuk pokok apa monocotyledon, apa untuk herbicide untuk pokok monocot, kita kena make sure pula tanaman kita tu bukan pokok monokot kan, kalau tidak nanti dia pun tumbang sekali bila kita spray herbicide misalnya. So kalau dia herbicide resistance, that is good lah. Kita boleh spray herbicide tu untuk ancaman tumbuhan perosak tapi tidak merosakkan pokok kita juga. Okey, nombor dua, okey saya nampak kat sini rintangan terhadap penyakit atau resistance to disease. There is an application in medicine also, ada apa aplikasi bidang perubatan. The tolerance to heavy metals, this is particularly good for agricultural activities yang dilakukan di kawasan-kawasan yang ada ancaman pencemaran lah, ataupun mendapat sumber air yang tercemar. Macam contohnya kita pernah discuss sebelum ni, atau kita pernah baca kat berita pencemaran di Sungai Kim Kim misalnya kan. So sekejap ya. Okay, sorry. Kemudian ada tolerance to heavy metals, dan akhir sekali ada resistance to certain types of pests lah. Sebab ada setengah pest dia bukan bagi ancaman macam makan dia makan organ pada kita punya crop, tapi dia memberikan toksin atau dia ada bertelur dalam flowworm ke, so dia mengganggulah tumbesaran kita punya crop. So resistance tu bagus untuk memastikan kita punya crop
grow sampai menghasilkan tuaian yang maksimum. Alright. Yes, ada improve in flavor and texture of food. Kemudian pun boleh. Dan satu lagi dia ada higher crop yield. Maknanya macam kalau spesies biasa 1 hektar boleh produce 1 tan crop yield, hasil tuaian. Tapi bila buat genetically modified organism ni, bila dia genetically modified, hasil tuaian jadi double, 2 tan per hektar misalnya. So that is a good investment lah. Okay, so based on your understanding, can you explain why genetically modified food are produced? Okay. Okay, can you explain why genetically modified food are produced? Dalam soalan macam ni, kita explain why tu kan. Mungkin dia nak minta kita terangkan importance lah kan, atau advantages lah kan. Kenapa GMF tu dibuat? Mesti ada kebaikan dia atau kelebihan dia. Tapi kita tak boleh simply senaraikan macam dalam buku teks. Kita kena susun kebaikan-kebaikan tu dalam bentuk yang ada sequence yang make sense. Okay, kamu cuba dulu. Nanti saya tengok. Okay, mungkin kamu boleh cerita misalnya kan, tadi kamu ada sebut pasal apa ada kerintangan kepada penyakit atau kerintangan kepada serangga perosak kan, resistance to herbicide atau resistance to pest. So cuba explain apakah kebaikan-kebaikan atau advantages of being resistant to pest atau herbicide ni misalnya. Mungkin boleh tengok dari aspek ekonomi, dari aspek pengurusan, apa aktiviti pertanian tu macam mana. Okay, let's see here. Okay. Cara tajmizan susun tu make sense. Sekejap ya.
Tengok yang lain dulu. Okey. Yang apa? I think yang what you are writing Hazman pun okey lah. Make sense lah susunan dia tu. Sekejap ya. Okey. Cara yang Holly susun ni antara cara yang direct dan cantik jugalah. Okey. Okay, so seperti yang Hollis tulis ni, kenapa boleh cost food product reduce the cost of food production? Sebab problem related to pest dapat dikurangkan, reduce the usage of pesticide. Okay, that is a good explanation Kejap, markah dia berapa Markah dia 4 lagi satu. Okey, boleh ada kaitan juga sebab kurangkan penggunaan pesticide jadi boleh ensure ensure that the crops are safe and healthy. That is a good way to synchronize pula, arrange your answer. Good job Holish. Good, I can see the relationship. Mula-mula cakap pasal kurangkan penggunaan pesticide ini ialah menyebabkan juga untuk dimakan. Okay, that is a good relationship Okay, so saya juga agree, saya rasa yang Hazman dengan Arif Zuhair tu idea yang baik sebab dapat atasi bekalan makanan sebab boleh menghasilkan tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti. Good. So berkualiti tu macam mana? Mungkin kita boleh kata hasil tuaian yang lebih banyak dengan penggunaan hasil tuaian yang lebih banyak, kaya dengan nutrisi. Kita boleh elaborate more on penghasilan tanaman yang berkualiti tu. Kita tambah lagi, kita elaborate lagi. Berkualiti tu sebab apa? Sebab hasil tuaian yang banyak, kaya dengan nutrisi pada kos yang rendah. Kan? Walaupun macam nampak macam kita senaraikan kebaikan tu, tapi kita kena susun dalam, bila soalan explain, kita kena susun supaya kita nampak dia interrelated lah. Okay okay, saya ambil balik idea daripada Holish tadi. Okay, secara umumnya penghasilan genetically modified food ni boleh improve atau meningkatkan perlindungan kepada hasil perlindungan kepada pokok-pokok yang kita tanam untuk pertanian atau haiwan-haiwan untuk penternakan. Kerana sebagaimana yang kamu ada sebut, iaitu increase sebab mereka organisma ini mempunyai kerintangan terhadap penyakit, kerintangan terhadap pestisid dan kerintangan terhadap herbicide. Okey, jadi kos untuk menjalankan aktiviti pertanian atau kos untuk menjalankan aktiviti penternakan dapat dikurangkan. Sebab kalau untuk aspek penternakan, dia ada kerintangan penyakit yang tinggi kan. Jadi kuranglah kos untuk medication, vitamin dan sebagainya kan. Jadi kos dapat dikurangkan. Selain daripada itu, hasil
hasil tuaian atau crop yield adalah hasil yang berkualiti. Berkualiti in what sense? Number seven. Berkualiti sebab hasilnya yang banyak, hasilnya yang kaya nutrisi dan juga disebabkan hasil tuaian dia banyak, menyebabkan harga makanan lagi murah dan mudah untuk didapati. Okey, sebab murah dan mudah untuk didapati itulah kita boleh relate dengan mengatasi masalah bekalan makanan dunia. So sequence untuk menunjukkan setiap satu benefit tu interrelated adalah penting dalam konteks soalan macam ni ya. Dalam kita punya buku teks, dia banyak bagi senarai-senarai macam ni. Tetapi apabila kita diberi soalan untuk olah dalam bentuk terangkan, kita kena cuba olah supaya setiap senarai kebaikan ke, advantages ke, disadvantages ke dalam satu sequence yang nampak dia punya cause and effect. Nampak dia punya relationship. Barulah dikira sebagai jawapan level explain. Kalau tak, kita susah nak dapat full mark sebab kita dikira sebagai kita lambak je semua kebaikan-kebaikan yang ada yang kita duk hafal tu lah. Alright. Jom kita tengok satu lagi mengenai explanation mengenai teknik kejuruteraan genetik dalam penghasilan insulin. Bolehkah kamu lengkapkan dahulu label 1 hingga 7? 1 tu apa, 2 tu apa dan sampai nombor 7. Kejap. Boleh draw kan? Boleh. Okey. Yes, nombor 1 tu adalah human cell. Okey, sel manusia. Good. Okey, sel manusia atau human cell. Good job. Okey. Kemudian, so nombor 2 tu adalah apa? Sebab dalam tu ada plasmid dan dia ada label kat situ bacterial kromosom. So nombor 2 tu adalah organisma apa? Yes, very good. Okay, ada orang dah label insulin gene. Nombor 3 tu benda yang circle tu. Plasmid, very good. Teruskan.
Alright, very good. Okay, kita tengok satu. Okay ya. Okay, kita tengok satu. Okey, nombor satu tu adalah sel manusia atau human cell. So dari human cell, insulin gene will be taken out atau dipotong menggunakan restriction enzyme atau enzim pembatasan. So nombor 4 tu ialah insulin gene lah untuk menunjukkan dekat situ restriction enzyme dah potong kiri dan kanan bahagian kiri dengan kanan pada gene tu untuk ambil insulin gene sahaja. Okey, pada nombor 2 itu adalah bakterium. Okey, bakterium atau bakteria, kalau tulis bakteria pun boleh ya, tak ada masalah. Okey, dan dalam bakteria dia ada dua jenis DNA iaitu bakteria kromosom dan juga plasmid. Nah, kalau kita plasmid ni dia sedia untuk diubah suai, dia tak ganggu proses hidup dalam bakterium ya. So plasmid ni adalah refers to the circular DNA atau DNA bulat dan plasmid ni akan berfungsi sebagai vektor lah. Kalau kita panggil vektor, vektor tu basically tukang bawa. Dia tukang bawa So kita cut sebahagian daripada plasmid tu menggunakan restriction enzyme atau enzim pembatasan. Itu yang jadi plasmid tu terbuka. Dekat bahagian kiri, bahagian terbuka plasmid dan bahagian terbuka pada insulin gene tu, kita nampak dia ada label dekat situ sticky ends. Okay. Nanti kenapa kita panggil sticky ends? Sebab kita tak belajar lagi yang nak kata apa, kita tak belajar lagi mengenai susunan nukleotid hujung 3 dengan hujung 5 tu. Cukuplah untuk saya kata kat sini kan ke DNA dia ada dua rantai polinukleotida. So pada sticky ends tu untuk insulin gene kalau kamu tengok kat situ rantai bahagian atas tak ada. Okay. Kalau dekat plasmid rantai bahagian bawah tak ada. Jadi dia boleh melekat kat situlah, dia akan complement. Satu hujung insulin gene lagi bahagian atas ada polinukleotide dia ada, tapi bahagian bawah pada plasmid, hujung plasmid satu lagi tu bahagian atas pula tak ada. So bila insulin gene ni masuk dalam plasmid, dia akan complement to each other lah. Dan itu yang jadi pada step number 5 tu, bila insulin gene sudah masuk ke dalam plasmid melekat pada sticky ends tu, dia akan membentuk recombinant plasmid. Okay. So bila dah bentuk plasmid recombinant, dalam plasmid recombinant tu nombor 6 tu ada human insulin gene dan plasmid recombinant tu dimasukkan semula ke dalam bakterium. So disebabkan bakterium tersebut sudah ada gene dari foreign organism, kita panggil bakterium tu sebagai bakterium transgenik. Okey, jom kita tengok the next part. Okey, ini adalah antara proses penghasilan insulin ni adalah antara soalan famous genetik dalam SPM. Contohnya saya bagi satu kat sini ya. Biasanya kalau diminta untuk explain proses ni, dia akan bagi gambar lah untuk guide satu persatu macam mana nak jawab. So, berdasarkan Rajah 8, bolehkah kamu terangkan bagaimana bakteria digunakan bagi tujuan perubatan? Okey, jom kita cuba. Okey, kita boleh bagi nama kepada arrow-arrow yang ada dekat situ kan? Sebab setiap satu arrow tu adalah proses. So ada tak proses? Dia memang kalau kita tengok kat situ ada proses yang tidak dibagi nama. Misalnya antara gene for insulin production tiba-tiba tinggal sebahagian kecil je. Ada proses yang berlaku kat situ dan sebagainya lah.
Okay, good job. So, untuk point number one tu, yes, gene yang hasilkan insulin diasingkan atau dipotong. Boleh, boleh. Dipotong menggunakan apa tadi? The insulin gene is cut using apa nama enzim tu lupa dah. Yes, restriction enzyme. Good job. Okey, kan? Itulah proses yang ditunjukkan oleh arrow tu. Alright, good job. Lepas tu apa lagi? Lepas tu dia ada arrow tu bergabung pula kan? Serpihan DNA tu bergabung pula dengan plasmid tu. Apa nama proses tu? Macam mana nak cerita step tu pula? Very good. Okay. Dah potong. Oh, okay, good, good. Bagi tahu plasmid tu adalah DNA bulat, boleh. Digunakan sebagai vektor pengklonan, boleh. Dalam gambar dia tak cakap pun pasal vektor pengklonan, boleh tulis. Okay. Teruskan. Recombinant plasmid is formed when apa yang berlaku kat situ? Insulin gene tu pergi mana? Okay. Okay, Hazman, good job. That is a good start. Okay, that is a good closing statement ya Azim, good. Okay, good. Sebab it is different from apa yang dinyatakan dekat dalam gambar. Gambar kata bakteria dikultur untuk menghasilkan insulin, tapi um, Azim
tambah kat situ, kembangkan dari situ, iaitu insulin diekstrak dari bakteria dan ditulinkan. Okay, good job. Okay, full mark for you. That is good. Okay, kejap ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tajmizan punya kan dah sampai ayat bakteria transgenik tu kan dah full mark dah. Teruskan tak apa. Tapi dah full mark dah ya. Okay. Satu. Cut using. Okay, good. Okay, walaupun Holish dalam gambar dia tulis cut plasmid atau plasmid dipotong, tapi sebab Holish tambah cut using restriction enzyme. Okay, boleh dapat markah. 1, 2, 3, 4. Inserted into bacterium tu adalah explanation untuk arrow tu. Okay, good job. 5. 1, sekejap 1, 2, 3, 4, 5. Holish lagi satu statement Holish. Lagi satu statement boleh cukup. Dapat 6. Sekarang Holish baru dapat 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, Hazman punya cukup 6 marks. Untuk Holish mungkin boleh tambah kan bakteria is cultured. Dalam soalan bakteria is cultured, dalam ayat biasa kita boleh kata macam saya ambil dari idea Tajmizan ya, kita boleh kata bakteria reproduces atau bakteria conduct mitosis atau divide to produce large number ke. Okay. Saya ambil idea dari Tajmizan, membiak dengan banyak. Kan? Lepas tu bila dia membiak dengan banyak, dia mula menghasilkan insulin yang boleh diekstrak atau ditulinkan untuk kegunaan manusia. Dah nak 4.30 lah. Sekejap ya. Tak sempat lah tengok bioteknologi hari ni. Sementara kamu tulis tu, saya nak tanya, esok kamu ada kelas pagi ke? Ke esok kita buat kelas petang juga? Kan sepatutnya hari Ahad kita buat kelas pagi kan? Pukul berapa entah? Pukul 9 Ke esok kamu ada kelas MAT? Tak pasti je. Tak. Kenapa tak pasti? Selalu kan dapat jadual awal kan? Mungkin ada, mungkin tak. Mungkin. Nak tengok cikgu. Tapi mungkin ada. Mungkin ada So esok kita buat pukul 3 jugalah ya? Okay. Alright. Kenapa okey yang macam tabahnya? Okey. Kita tabah ya. Okay bersemangat. Okay bersemangat. Alright. So, okay, saya berhenti takat ni dulu. So, basically hari ni kita dah discuss genetic engineering. Walaupun kita baru halfway of the intended slide tapi dia jadi tak cukup masa sebab ada banyak soalan yang high level lah. So, as you can see here, walaupun soalan dia high level tetapi clue dia ada banyak dalam soalan. So, 1, 2, 3, 4, 5 jawapan yang saya nampak kat sini adalah good submissions. Semua pun boleh dapat 6 marks ya, tak ada masalah. Dapatlah 6 marks ya sebab boleh tengok buku ya. Tapi yang ingin saya guide kamu guide dekat sini ialah sebenarnya setiap arrow yang ada kepala arrow tu ada satu point yang boleh diceritakan. Dan saya juga saya respect lah kepada kamu sebab walaupun dalam misalnya macam yang Holish tulis walaupun dalam soalan dia dah bagi cut plasmid kan, plasmid dipotong kan, tapi
kita juga boleh, sekejap apa yang saya dah ni? Kita juga boleh tambah idea kita sendiri dengan kata okey, cut plasmid tu menggunakan apa? Restriction enzyme dan sebagainya lah. Kita boleh guna balik statement yang ada dalam soalan tapi kita tambah idea kita sendiri atau term kita sendiri ya. So setakat ini ada apa-apa soalan nak tanya tak? Kalau ada tolong tulis dekat refleksi part mana yang saya perlu ulang. Dan ataupun masa kamu belajar bioteknologi hari tu ada apa-apa part yang kamu rasa mencabar tak? Boleh letak dekat what was hard lah. Tapi yang saya cerita pasal, saya perasan dalam silibus kita tidak nak kata apa, dia tak diterangkan dengan jelas beza GMO dengan transgenic organism tu ya. So itu untuk lebih pada pengetahuan sendiri je lah. Dalam textbook kita tak ada rasanya. Dalam textbook dia buat macam GMO tu adalah transgenic. Tapi tak semestinya lah. Transgenic kalau ada foreign DNA dalam dia saja kita panggil transgenic ya. Kalau organism tu DNA dia sendiri diubah suai sendiri, so diubah suai sendiri, lepas tu dah jadi kombinasi DNA yang baru, tu GMO biasa. Dan apa nak sebut ya. Dan satu lagi take home point kat sini ialah dalam chapter ni dia banyak bagi maklumat dalam bentuk senarai, misalnya kebaikan dan keburukan sesuatu proses lah. Tapi dalam konteks soalan kita selalu akan minta benda yang sama tapi kena explain. So bila kena explain kita kena terangkan supaya nampak relationship cause and effect ya. Sebab semua student, especially student yang sanggup ambil science stream macam kamu ni memang ada ability untuk menghafal dengan baik. Tapi how do you demonstrate that you understand? Cara kamu susun tu lah. Alhamdulillah tak ada. Alright, Alhamdulillah. Okay, so that is all for today. Thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama.